Terdapat beberapa petua penting semasa kita membuat analisa imbangan tugas. Yang pertama, berkenaan tentang belian dan soalan. Nah, kadang-kadang kita akan terjumpa soalan seperti begini ya. Okey, dalam imbangan tugas diberikan belian dan soalan. Dan diberikan nombor dia 13450, 34560. Now, kadang-kadang kita confuse, okey? Kita tidak tahu yang 13450 ini merujuk kepada belian kah ataupun merujuk kepada soalan. Itu sama juga dengan 34560. Kita tidak tahu dia rujuk kepada belian ataupun soalan. Jadi petua dia mudah saja. Siapa yang berada di depan, okey, dialah ambil nilai pertama. Siapa yang berada di belakang, okey, dialah ambil nilai yang belakang. Okey, nampak tak? Okey. Jadi saya panggil cara ini sebagai siapa dulu dialah depan, siapa belakang dialah kedua. Okey. So, di sini belian dia duduk di kedudukan pertama, jadi dia ambil nilai depan. Siapa yang di belakang, okey, dia ambil nilai kedua. So, dalam case ini belian kita RM13450, manakala soalan kita 34560. Okey. Begitu juga dengan penghutang dan pemiutang. Kita diberikan penghutang dan pemiutang dengan nombor dia sekali. Jadi cara kita mengenal pasti, okey, yang mana satu dia ambil nombor yang mana sama juga. Siapa di depan ambil nombor depan. Siapa di belakang dia ambil nombor yang di belakang. So konsep dia sama juga. Siapa dulu dialah di depan. Jadi dalam case ini penghutang adalah RM57000 sebab dia di depan kan. Dia ambil nombor pertama. Pemiutang pula mengambil nilai RM27500. Yang ketiga, okey, pulangan jualan dan pulangan belian. Nah, sebelum ini kita perlu tahu pulangan jualan merupakan akaun kontra ataupun songsang dengan akaun jualan. Okey, apa maksud songsang? Kalau satu ini debit, songsang dia kredit. Kalau yang ini kredit, songsang dia debit. Maksudnya satu debit, satu kredit. Kalau yang ini debit, yang seterusnya kredit. Itu maksud dia songsang. Okey, jadi kalau kita diberikan soalan macam begini ya, pulangan tanpa diberitahu pulangan jualan kah, pulangan belian, okey, dengan nombor-nombor dia sekali di sini. Okey, cara kita mengenal pasti dia pulangan jualan atau pulangan belian adalah dengan merujuk kepada belian dan jualan. Kenapa? Sebab kita tahu dia memang hubungan songsang. Nah, contohnya di sini belian. So, kita sudah tahu belian dia duduk di nombor pertama. Dia duduk di tempat pertama di depan. Jadi dia ambil nombor pertama iaitu 13450. Yang 13450 ini adalah nombor di sebelah debit. Jadi kita boleh katakan pulangan belian dia bersongsang dengan belian. Okey, maksud dia ialah nombor di sini yang duduk di sebelah kredit itu adalah pulangan belian disebabkan dia hubungan songsang. Jadi pulangan belian adalah 210. Okey, kita tengok pula jualan. Okey, jualan dia di kedudukan yang kedua, jadi dia ambil nombor kedua. Okey, dia duduk di sebelah kredit. Jadi songsang dia ataupun kontra dia akaun pulangan jualan mestilah sebelah yang debit sebab hubungan songsang kan, satu kredit, satu debit. Okey, nampak? Jadi petua penting, belian songsang dengan pulangan belian, jualan songsang dengan pulangan jualan. Okey, itu konsep yang asas. Jadi dalam case ini pulangan jualan adalah 170. Boleh lihat raja di atas. Pulangan belian pula RM210. Diskaun diberi dan diskaun diterima. Okey, cikgu rasa ini pun case yang lebih kurang sama dengan pulangan juga. Okey, hanya diskaun sahaja disebut di sini tanpa diberitahu itu diskaun diterima kan diskaun diberi dengan nombor-nombor dia di sini. So cara kita lihat sama juga dengan cara kita melihat pulangan. So sama juga belian dia debit. Okey, jadi dia mesti berpasangan ataupun songsang dengan yang ini. Okey.
yaitu diskaun yang di sebelah kredit. Dia mestilah songsang. Dan diskaun ini dia merupakan hasil. Kalau diskaun itu berada di sebelah kredit, itu adalah hasil, yaitu diskaun diterima. Okey. Jadi pembelian dia akan pay dengan diskaun diterima lah. Okey. Dan satu lagi, jualan, okey, dia mempunyai nilai di sebelah kredit. Jadi songsang dia ini, okey, itu adalah diskaun diberi. Okey, itu adalah diskaun diberi. Okey, betul penting pembelian songsang dengan diskaun diterima, iaitu hasil. Jualan songsang dengan diskaun diberi, iaitu belanja. Dan dalam kes ini diskaun diberi adalah 250 dan diskaun diterima adalah 210. Bank. Okey, aset semasa atau boleh beli semasa. Now, selalunya satu kesilapan yang saya lihatlah, okey, semasa pelajar membuat latihan, asalkan pelajar nampak bank, dia terus tulis dia KKK dan terus anggap dia aset. Okay. Now, masuk ke KKK itu, kunci kira-kira itu memang betul. Tetapi, kalau dia terus anggap bank itu sebagai aset, tidak semestinya betul. Kadang-kadang bank itu dia pandai tipu. Dan ini merupakan salah satu perangkap yang digemari lah, okay, oleh lembaga peperiksaan ataupun oleh guru-guru. Okay. Now, kalau bank itu nilai dia berada di sebelah debit. Okey, cuba lihat di sini 66600 di sebelah debit. Jadi bank di sini kita boleh katakan dia adalah aset dan dimasukkan ke dalam kunci kira-kira. Okey, betul penting semua aset berbagi debit. Okey, jadi kalau bank dia berbagi debit, okey, jadi dia adalah aset semasa. Nah, situasi ini pula, okay, walaupun dia bank juga, okay, kadang-kadang pelajar dia terlampau pandai kan, dia terus anggap ini sebagai aset. Dia masuk di kunci kira-kira di bawah aset semasa. Tetapi maaf ada sedikit gangguan internet. Okay, tak apa, kita teruskan. Now, kadang-kadang dia hanya masukkan ini sebagai aset semasa tanpa melihat angka ini duduk di sebelah debit ke kredit. Okay, now lain kali pelajar-pelajar sekalian sila berhati-hati. Okay, dengan bank ini ya, jangan terus anggap bank ini sebagai aset. Okay, now kenapa? Semua liability berbagi kredit. So maksudnya kalau bank ini dia mempunyai nilai di sebelah kredit, okay, dia merupakan liability semasa. Okay, dan dimasukkan ke kunci kira-kira. Jadi jangan lagi silap yang ini ya. Jangan lagi masuk perangkap. Yang seterusnya, gaji, upah, gaji dan upah. Okay, so apa maksud ini? Now, kita ada 4 senario, okay, di mana gaji, upah, gaji dan upah ini kalau dia muncul secara sama-sama ataupun dia muncul secara berasingan, okay, dia ada efek, okay, terhadap kita punya account. Now, cuba bagi perhatian. Now, senario pertama, okay, iaitu jika hanya ada gaji dalam imbangan tugas seperti sekarang lah, hanya ada gaji, tiada upah, tiada apa-apa, gaji, okay, gaji itu akan dipintakan ke UR, okay, gaji akan dipintakan ke UR kalau hanya ada gaji, tiada upah, okay. Nah, senario kedua, kalau dalam imbangan tugas hanya ada upah, okey, kali ini ada upah, tiada gaji. Jadi upah itu dipintakan ke UR juga. Okey. Itu senario yang kedua. Okey. Yang ketiga, jika dalam imbangan tugas ada upah, okey, nampak upah di sini, ada gaji, ada juga di sini. Jadi dua-dua itu kita macam mana? Upah akan dipintakan ke PD, gaji pula akan dipintakan ke UR. Okey. Senario yang keempat, kalau dia muncul macam begini, upah dan gaji dia gabung. Okey, macam mana kita mau buat? Senario 4, jika dalam imbangan tugas ada upah dan gaji, maka upah dan gaji itu dipintakan terus ke UR. Okey. So, kita cuba recap semula. Cuba tengok semula. Now, kalau hanya ada gaji, masuk ke UR. Kalau ada upah sahaja, masuk ke UR. Kalau ada upah dan gaji, upah masuk ke PD,
gaji masuk ke UR. Kalau ada upah dan gaji, upah dan gaji akan masuk di UR. Nah, ini saya bukan merepek, memang ada dalam buku teks, sudah disebut dalam buku teks, jadi saya hanya sediakan nota begini supaya lebih memudahkan kita memahaminya. Yang seterusnya, insurans dan insurans atas belian. Ramai pelajar yang anggap ini sama. Dia anggap insurans dengan insurans atas belian adalah sama. Sebenarnya dia adalah sangat berbeza. Insurans merupakan insurans yang dibeli bukan atas barang niaga, tetapi insurans atas belian adalah insurans yang dibeli atas barang niaga. Insurans dan insurans atas belian adalah dua perkara yang berbeza. Insurans dipintakan ke UR. Ingat, insurans sahaja dipintakan ke UR. Insurans ini sepertinya insurans atas belian. Sekejap. Sudah dibetulkan. Kita semula. Insurans dipintakan ke UR. Manakala insurans atas belian dipintakan ke PD. Kenapa? Sebab dia atas barang niaga. Nah, selanjutnya, apa-apa item yang mengantungi perkataan atas belian akan dipintakan ke PD. Sebab kalau PD ini dia memang merekodkan semua urus niaga yang melibatkan barang niaga kan. So itu masuk di PD. Ini yang terakhir. Susut nilai terkumpul dan juga peruntukan hutang ragu. So dua-dua ini dia berbagi kredit. Susut nilai terkumpul mesin contohnya peruntukan hutang ragu. Betul penting kita, susun nilai terkumpul merupakan akaun kontra bagi aset bukan semasa. Peruntukan hutang ragu merupakan aset akaun kontra bagi penghutang. Kedua-dua susun nilai terkumpul dan PHR peruntukan hutang ragu dipintakan ke KKK. Jadi ini adalah sedikit sebanyak tentang beberapa petua semasa kita membuat analisa imbangan duga.